Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya ada dua cerita seram, kisah seram. Kisah pertama adalah kisah seram di atas sampan dan kisah kedua adalah kisah seram ketika menonton perlawanan bola sepak. Kisah pertama ni diambil daripada kiriman email seorang penonton. Saya akan gunakan nama samaran Mak Noh lah untuk mudahkan penceritaan. Mak Noh ni dia tinggal di Melaka. Lokasi rumah dia ni terletak hampir dengan pantai. Maknanya kalau nak pergi ke pantai tu boleh berjalan kaki saja. Mak Noh ni dia sangat rajin bekerja, rajin cari duit lah. Pada waktu siangnya, Mak Noh ni dia bekerja daripada pagi sampai petang. Dia bekerja tetap lah, makan gaji. Pada malam harinya, Mak Noh ni dia tak buang masa. Dia akan turun ke laut. Dia suka turun ke laut dan cari ikan, menangkap ikan. Dan hasil tangkapan tu dia akan jual. Jadi daripada hasil jualan tangkapan ikan dia itulah dia dapat side income. Dia dapat duit lebih untuk disimpan lah. Mak Noh ni dia kalau dia tangkap ikan, dia akan naik sampan aja. Naik sampan dan gunakan pendayung dia tu untuk bergerak lah. Pada malam kejadian tu, macam biasalah, lepas isyak Mak Noh ni turun ke laut. Tapi pada malam tu ada satu benda yang pelik lah. Tak ada seorang pun kawan dia yang turun ke laut pada malam tu. Biasanya time-time macam tu dah ada dah, kalau tak ramai pun seorang dua. Tapi malam tu langsung tak ada. Memang dia seorang-seorang malam tu. Tapi Mak Noh ni dia dah ada kat pantai masa tu. Dia tengok cuaca pun okey, air pun okey. Jadi dia buat keputusan untuk teruskan menangkap ikan seorang-seorang diri. Tanpa membuang masa, Mak Noh pun ambil lah sampan dia, pendayung dia dan mulalah mendayung ke kawasan yang banyak ikan. Mak Noh ni memang dah biasalah menangkap ikan. Jadi dia tahu dekat mana kawasan yang banyak ikan. Dan Mak Noh ni dia tahu macam-macam teknik menangkap ikan. Macam-macam cara. Menjala, memancing semua boleh. Bila dah sampai dekat tempat yang banyak ikan tu, Mak Noh mulalah menebar jala. Mak Noh ni memang cekap lah menjala. Dia tebar jala, dia tarik. Sekejap aja dapat banyak ikan. Bila dia dah jemu menjala, dia pun memancing pula. Dia tukar. Jadi masa tengah memancing tu, masa tunggu umpan dia tu dimakan ikan, daripada jauh Mak Noh nampak ada satu sampan bergerak menuju ke arah dia. Dia nampaklah ada orang sedang mendayung dekat atas sampan tu. Masa tu memang Mak Noh ingat yang orang tu adalah member dia lah, kawan dia lah. Lepas tu terdetiklah dalam hati Mak Noh ni, turun pun. Ingat tak turun dah malam ni. Bagus juga, tak adalah aku seorang-seorang memancing kat sini. Tapi bila sampan tu makin dekat dengan Mak Noh, makin jelaslah penglihatan Mak Noh ni. Masa tu barulah Mak Noh ni sedar yang mendayung sampan menuju ke arah dia tu bukan kawan dia. Sebab kawan Mak Noh semua ada kepala. Yang sedang mendayung sampan menuju kat dia tu tak ada kepala. Benda tu cuma gerakkan tangan dia je mendayung. Laju pula tu menuju ke arah dia. Jadi bila dah nampak benda tu, makhluk tak ada kepala yang sedang mendayung sampan tu, Mak Noh ni apa lagi? Dia ambil dayung dia tu, dia mulalah mendayung sampan dia tu. Dia dayung sampan dia macam orang gila, nak cepat sampai ke darat. Bila dah sampai dekat tepi pantai tu, Mak Noh pun ambil lah bekas-bekas yang berisi ikan tu dan dia turun daripada sampan dia. Nak berlari tak boleh sebab berat. Takut ikan-ikan tu jatuh pula. Mak Noh ni terpaksalah berjalan dengan laju. Mak Noh pun berjalan laju menuju ke arah rumah dia. Nak sampai dekat rumah dia, Mak Noh ni perlu lalu dekat satu kawasan yang ada sebatang pokok yang besar ni. Dekat situ memang banyak pokok, tapi ada satu pokok ni yang menonjol sebab dia terlalu besar. Masa nak sampai dekat bawah pokok tu lah, Mak Noh rasa ada satu deruan angin yang sangat kuat lalu dekat sebelah dia dan naik ke atas pokok. Mak Noh ni dah lah takut. Bila rasa angin laju tu, angin yang menderu laju tu lalu dekat sebelah dia naik atas pokok, lagilah takut. Lepas tu time tu jugalah Mak Noh ni terdengar ada suara perempuan yang menegur dia. Banyak dapat ikan bang, tapi yang peliknya suara tu datang bukan daripada bawah, daripada atas pokok. Mak Noh ni tak tahulah kenapa. Dia pergi tengok dekat daripada mana datangnya suara tu. Bila dia tengok, dia mendongak ke atas. Memang nampaklah tuan punya suara tu. Mak Noh nampak ada satu makhluk yang berkain lusuh ni dengan rambut yang menggerbang
duduk elok aja bertenggek atas dahan pokok besar tu. Bila dah nampak benda macam tu, makna ni bekas ikan yang dekat tangan dia tu habis terlepas sebab dia terlalu takut. Habis berterabur ikan dekat situ. Makna menjerit, lepas tu terus berlari menuju ke rumah dia. Masa tu memang dah dekat lah rumah dia, sekejap aja sampai. Bila dah masuk dalam rumah tu, Mak Makno ni terkejut lah. Sebab Mak Makno dia belum tidur lagi masa tu, dia ada kat ruang tamu. Dia pelik lah tengok Makno ni. Yang pertama, sebab Makno tak pernah balik awal macam ni. Biasanya lewat balik. Lagi satu, tak nampak seekor pun ikan pada Makno. Makno tak bawa balik tangkapan apa-apa pun. Jadi Makno ni tegur lah. Tak dapat apa-apa ke malam ni? Makno dia cuma mampu menggelengkan kepala je. Lepas tu terus masuk bilik. Lepas kejadian tu, Makno ni berubah sikit. Kalau malam harinya, Makno ni tengok kawan-kawan dia tak ada yang turun, Makno dia tak akan pergi menangkap ikan seorang-seorang lagi. Paling-paling kurang kena ada seorang ataupun dua orang member dia yang turun, barulah dia berani untuk menangkap ikan pada waktu malam. Kisah kedua dialami oleh seorang remaja lelaki bernama Aidil. Kejadian ini berlaku pada tahun lewat 80-an lah. Pada masa tu Aidil berumur sekitar 14 ke 15 tahun. Pada masa tu Aidil dia duduk di satu kampung pedalaman lah. Pada masa tu dekat kampung Aidil ni, dia tak macam sekarang. Tak semua rumah ada TV. Jadi dah jadi kebiasaan lah bagi orang-orang kampung ni yang mana yang tak ada TV, pergi menumpang rumah jiran-jiran untuk menonton TV. Terutama bila ada siaran langsung bola sepak lah. Dan lagi satu adalah tandas. Tandas di kampung tu pada masa tu tak macam sekarang ni. Sekarang ni boleh kata hampir setiap rumah, di dalam rumah ada tandas. Dalam bilik pun ada tandas. Tapi kalau dulu, tandas semuanya di luar rumah. Dan biasanya di belakang rumah lah. Aidil ni pada masa tu dia ada satu jiran ni. Jiran ni rumah dia di atas bukit. Di bawah bukit tu rumah Aidil. Di rumah jiran dia ni adalah keluarga Melayu. Keluarga Melayu suami isteri dan dua orang anak lelaki yang sebaya dengan Aidil. Jadi pada masa kejadian tu berlaku, pada waktu siangnya, dua orang jiran tu yang sebaya dengan Aidil tu dah berpakat dengan Aidil. Dah jemput Aidil untuk datang ke rumah dia orang untuk tonton perlawanan bola sepak. Sebab rumah Aidil tak ada TV. Rumah jiran dia yang atas bukit tu ada TV. Jadi dua orang jiran dia ni yang sebaya dengan dia ni dah ajak lah, marilah datang ke rumah aku malam ni, tengok bola sama-sama. Jadi malam tu Aidil pun pergilah ke rumah jiran dia tu yang atas bukit tu. Bila Aidil sampai dekat depan pintu rumah, Aidil tengok semua lampu dah ditutup, gelap lah ruang tamu tu. Yang ada cahayanya cuma cahaya daripada TV tu saja yang menerangi ruang tamu tu. Dan Aidil boleh tengok lah dekat depan ruang tamu, depan TV tu ada dua orang member dia ni dan ayah dia orang lah, ayah member dia ni lah. Bila member Aidil ni dah nampak Aidil berdiri depan pintu tu, member dia ni panggil lah, ajak masuk. Marilah masuk. Lepas tu Aidil pun masuk lah. Duduklah di ruang tamu tu dan menonton sama-sama perlawanan bola sepak pada malam tu. Masa tengah tengok perlawanan bola tu, masa tu dah nak habis paruh masa pertama lah, lebih kurang berbaki 15 minit lagi macam tu lah. Aidil dia rasa nak buang air kecil, dia rasa nak kencing. Jadi dia pun bangun dan menujulah ke belakang rumah ikut dapur. Jadi tandas dekat rumah member dia ni ada dekat belakang rumah. Perlu lalu dekat pintu dapur. Nak lalu ikut pintu depan pun boleh tapi jauh. Jadi Aidil pun dia lalulah ikut pintu dapur nak pergi ke belakang rumah. Dekat depan pintu dapur tu, dekat belah luar, memang dah ada sepasang selipar ni, selipar Jepun, disediakan untuk pergi ke tandas. Aidil masa tu dia nak cepat sebab dia nak sambung tengok perlawanan bola tu, belum habis lagi. Dia pun cepat-cepat pakai selipar Jepun tu dan berlari menuju ke tandas. Dia tak buka pun lampu tandas sebab dia nak cepat sangat kan. Dia tolak pintu tandas. Bila pintu tandas tu terbuka, Aidil terperanjat sebab ada seorang wanita, seorang perempuan sedang duduk mencangkung dekat dalam tandas tu. Dengan rambut menggerbang, wajah tunduk ke bawah, sedang duduk dalam tandas yang gelap tu. Jadi Aidil cepat-cepat tutup balik pintu tandas tu. Aidil fikir masa tu perempuan tu adalah mak kepada kawan dia ni lah. Lepas tu dia minta maaf lah daripada luar tandas tu. Minta maaf makcik, saya ingat tak ada orang tadi.
Lepas tu dengan rasa malu dia, rasa bersalah dia, rasa terkejut dia, Aidil pun kembalilah masuk ke dalam rumah. Masa tu dah hilang rasa nak kencing tu sebab dia terkejut. Aidil pun masuk semula ke dalam rumah dan pergi balik ke ruang tamu tengok TV, tengok perlawanan bola. Masa dia tengah tengok bola tu lah, baru dia terfikir ada banyak yang benda yang tak kena tadi, benda yang pelik. Benda pelik pertama, mak member dia ni tak ambil pun, tak guna pun selipar Jepun tu untuk pergi ke tandas. Benda kedua, mak member dia ni bila dia buka pintu tandas tu dengan cara yang mengejut, mak dia langsung tak tunjukkan reaksi apa-apa. Tak ada tunjukkan reaksi terkejut ke, menjerit ke, tak ada. Dia cuma duduk mencangkung keras macam tu je, macam patung. Benda ketiga, mak member dia ni duduk dalam tandas tu gelap, tak pasang lampu dan tak kunci pintu. Tapi Aidil dia tak fikirkan sangat lah, sebab dia fokus kepada perlawanan bola tu. Walaupun dia fokus tengok perlawanan bola tu, Aidil ni sekejap-sekejap memang dia akan tengok ke belakang. Sebab dia terfikir, masa tu dah masuk separuh masa kedua, lebih kurang 20 minit dah lah lepas dia balik daripada tandas tadi. Kejap-kejap dia tengok belakang sebab Aidil ni rasa mak member dia ni lama betul duduk kat tandas. Jadi dia kerap tengok ke belakang. Masa tu member Aidil memang dah perasan dah tindakan pelik Aidil ni, kejap-kejap berpaling belakang tengok. Jadi lepas habis perlawanan bola tu, kawan Aidil tanyalah, "Kau kenapa daripada tadi tengok-tengok belakang?" Lepas tu Aidil pun ceritalah, "Tadi aku pergi ke tandas, tengok mak kau ada guna tandas, aku pun masuklah balik. Lepas tu aku perasan mak kau tak masuk-masuk daripada tadi. Lama betul dia guna tandas." Lepas tu kawan Aidil ni beritahulah, Mak aku mana ada malam ni. Mak aku pergi rumah mak saudara aku tolong buat kuih." Sudah. Jadi apa benda sebenarnya yang Aidil nampak duduk mencangkung dalam tandas rumah member dia tu? Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan komen video saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Jika anda nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut pada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.